Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Hafiz pada minggu ini, subjek sejarah tingkatan 5. Ini adalah video kesinambungan pembelajaran pada minggu lepas, pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Sebelum kita mulakan proses pembelajaran secara maya, jangan lupa like page MMTC. Pada hari ini, akan cikgu kupaskan kesan pembentukan Malayan Union. Dari segi pentadbiran, Malayan Union merupakan sebuah kesatuan politik di bawah kuasa sebuah pemerintah pusat yang kuat. Oleh itu, ini merupakan perkara yang akan menghapuskan sistem politik Melayu seperti kuasa Raja-Raja Melayu dan hak keistimewaan orang Melayu. Oleh itu, pentadbiran terletak terus kepada Parlimen British di London dan tidak lagi kepada Singapura. Gubernur Malayan Union mengetuai pentadbiran Malayan Union dan beliau dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union. Di peringkat negeri pula, ketua pentadbirnya ialah Pesuruhjaya Negeri. British telah menolak sistem politik dan tradisi Melayu dengan membelakangkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu yang membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa pentadbiran Malayan Union ini mencerminkan penjajahan mutlak British ke atas tanah Melayu. Konsep pentadbiran baharu ini bertentangan dengan dasar naungan yang dijalankan oleh British sebelum itu. Hal ini kerana memudahkan British menyeragamkan sistem pentadbiran seperti pemerintahan dan keselamatan. Di samping itu, British akan menguasai ekonomi tanah Melayu bagi kepentingan imperialismenya. Maka, British mengubah dasar perlindungan kepada dasar penjajahan. Baiklah, para pelajar sekalian, hari ini kita akan belajar reaksi penduduk terhadap Malayan Union. Penduduk terhadap Malayan Union, reaksi antaranya ada yang menentang Malayan Union, malah ada yang menyokong Malayan Union. Golongan atau pertubuhan yang menentang Malayan Union, majoriti orang Melayu, Raja-Raja Melayu, dan juga pertubuhan UMNO. Sebab-sebab menentang kerana membantah tindakan Sir Harold Michael mengugut Sultan. Kuasa Raja-Raja Melayu tergugat. Pemberian kerakyatan yang longgar, iaitu jus soli, mengancam status quo orang Melayu. Warisan tamadun Melayu terhakis. Sebagai contoh, tindakan Sir Harold Michael mengugut Raja-Raja Melayu bahawa sekiranya baginda tidak menerima Malayan Union, baginda akan diturunkan daripada tahta seperti yang berlaku terhadap Sultan Badlishah Kedah. Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk membincangkan dengan Majlis Mesyuarat Negeri. Berlaku terhadap Sultan Perak, Sultan Selangor dan Sultan Johor menandatangani perjanjian Malayan Union atas dasar setiakawan kepada British. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa faktor penentangan orang Melayu ini juga disebabkan kehilangan warisan tamadun
iaitu Malayan Union akan menghapuskan warisan tamadun yang dibina oleh Kerajaan Melayu seperti Kesultanan Melayu Melaka. Sejarah yang dibina oleh Kerajaan Melayu tersebut akan turut terhapus. Penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli dalam Majlis Raja-Raja Melayu yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Namun, pengurutan zakat fitrah adalah di bawah nama Gubernur Malayan Union. Raja-Raja Melayu telah kehilangan tahta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu. Keadaan ini bertentangan dengan kedudukan Sultan sebelum ini yang merupakan ketua agama Islam. Orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar. Dan syarat kewarganegaraan yang sangat longgar. British memberi kerakyatan yang longgar kepada orang dagang. Dasar terbuka ini mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi. Dengan kemasukan orang dagang, jumlah orang Melayu menjadi kecil. Pendidikan dan ekonomi orang Melayu akan menjadi semakin mundur. Penduduk yang menyokong Malayan Union adalah golongan atau pertubuhan lebih kepada golongan Melayu radikal, orang dagang atau imigran, pertubuhan PKMM, API, Awas, dan Batas. Sebab menyokong bersetuju dengan dasar penyatuan negeri-negeri Melayu menjadi sebuah unit politik. Dasar sama rata Malayan Union, pemberian kerakyatan secara terbuka, British menjanjikan kemerdekaan, penyatuan pentadbiran agama Islam, beranggapan British mempunyai kecekapan untuk membangunkan tanah Melayu. Huraian. Sebahagian kecil yang menyokong Malayan Union, iaitu orang dagang dan golongan Melayu radikal. Faktor-faktor orang dagang dan golongan Melayu radikal menyokong Malayan Union ialah penyatuan Malayan Union menjadi sebuah unit politik melicinkan pentadbiran, dasar sama rata Malayan Union menghapuskan dasar perlindungan kepada orang Melayu. Kerakyatan asal dapat dikekalkan kerana kerakyatan Malayan Union yang terbuka. Malah, mempercayai janji British memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Berikut merupakan soalan latihan. Terangkan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union. Jawapan, cadangan. Salah satu sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union ialah membantah tindakan Sir Harold Macmichael. Ini kerana Sir Harold Macmichael mengugut Raja-Raja Melayu untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan. Selain itu, Raja-Raja Melayu tidak diberikan masa yang mencukupi untuk berunding tentang pelaksanaan Malayan Union. Sebaliknya, Raja-Raja Melayu yang enggan menerima Malayan Union akan diturunkan daripada tahta. Contohnya, seperti yang berlaku kepada Sultan Badli Shah dari negeri Kedah. Berikut merupakan soalan latihan. Terangkan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union. Cadangan jawapan, kuasa Raja-Raja Melayu tergugat. Huraian, Raja tanpa sebarang kuasa, Raja kehilangan tahta dan
credibility, raja hanya berkuasa dalam soal agama Islam. Contoh, kedudukan agama Islam tercabar. Arahan, pelajar perlu menjawab soalan ini selama 10 minit. Seterusnya, tindakan orang Melayu menentang Malayan Union. Berikut merupakan garis dan padankan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union dengan huraian yang betul berdasarkan huraian cikgu berikan. Sila dengar. Disember 1945 hingga Januari 1946. Penentangan melalui demonstrasi secara aman diadakan di bandar utama semasa Sir Harold Michael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. 10 Januari 1946, penentangan melalui akhbar Malayan Union diisytiharkan di Parlimen British. Akhbar Melayu seperti Majlis, Utusan Melayu dan Warta Malaya membantah pengisytiharan tersebut. 23 Januari 1946, penentangan melalui Persatuan Melayu. Persatuan Melayu dihidupkan semula untuk menentang Malayan Union. Mereka telah menghantar telegram dan surat bantahan ke pejabat tanah jajahan di London. Januari 1946, peranan Datuk Onn Jaafar, beliau telah menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan United Malay Organisation sebagai benteng menentang Malayan Union. Mac 1946, penentangan melalui Kongres Melayu dan UMNO. 1 hingga 4 Mac, Kongres Melayu pertama diadakan di Klub Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Persetujuan menumbuhkan UMNO. 30 hingga 31 Mac, Kongres Melayu kedua diadakan untuk membantah pengisytiharaan Malayan Union. April 1946, penentangan melalui Rapat Umum. LD Gammans and DR Williams, ahli Parlimen British, telah melawat tanah Melayu. Orang Melayu mengadakan rapat umum di setiap bandar utama sebagai protes Malayan Union terhadap ahli Parlimen British. 21 hingga 31 Mei 1946, penentangan golongan raja. Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar pada 28 April 1946 untuk menyatakan bantahan kepada ahli-ahli parlimen tersebut. Sekian arahan diminta para pelajar untuk garis dan padankan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union dengan huraian yang betul seperti yang diberikan. Seterusnya, huraikan kesan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Tindakan tegas orang Melayu telah mendorong pihak British memulakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malayan Union telah menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan status quo mereka. Kongres Melayu 1946 telah melahirkan UMNO yang menjadi benteng untuk menentang Malayan Union. Pihak British bersetuju mengadakan rundingan dengan rata-rata Raja-Raja Melayu dan UMNO bagi membentuk sistem politik dan pentadbiran yang lebih baik. Hasilnya, Malayan Union dimansuhkan dan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada 1 Februari 1948. Latihan soalan SPM sebenar kertas 1, bab 4, Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia. Arahan, para pelajar perlu menjawab soalan berikut selama 15 minit. Sekian, terima kasih.